Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama menghidupkan 10 awal Zulhijjah ini dengan amal soleh. Mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita lakukan di dalam 10 awal Zulhijjah ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amalan-amalan kita, dan semoga kitalah yang mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan semoga ilmu yang bermanfaat daripada majlis kita Allah taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha apa yang telah kita lakukan, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang bersama dengan saya di Google Meet ataupun yang bersama saya melalui live di Facebook, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita, memberikan kita kefahaman, dan lebih penting lagi menambahkan lagi iman dan takwa kita untuk terus beramal saleh dengan ilmu yang telah kita perolehi insya-Allah. Baik, untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita pada surah Hud, iaitu surah yang ke-11, dan insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Baik, sebelum kita sambung pada ayat 28, kita kembali balik tengok ayat 27, sebab perbincangan pada minggu yang lepas kita tak detailkan pada ayat yang ke-27. Okey. Bermula daripada ayat 25, 26, Allah Ta'ala menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salam telah menyeru dakwah kepada kaum dia dengan mengatakan inni lakum nadhirum mubin. Aku ni tengok pada ayat 25 dulu. Allah Ta'ala maklumkan kepada kita Nabi Nuh alaihi salam perkara yang paling utama sekali dia sampaikan kepada kaum dia, inni lakum nadhirum mubin. Aku ni Allah Ta'ala utuskan memang untuk kamu. Siapa? Kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sebagai nadhir, pembawa peringatan yang paling jelas. Sebab kaum Nabi Nuh ni menyembah ada 5 berhala. Ini kita kena tengoklah pada surah Nuh. Okay, mereka sembah pada 5 berhala yang dijadikan sebagai sembahan. Dan berhala-berhala itu asalnya datang daripada kalangan orang saleh generasi sebelum mereka. Jadi asbab daripada tu Nabi Nuh beri peringatan pada kaum dia, akulah patut yang kamu dengar sebab aku ni adalah pembawa peringatan. Dan bukan sekadar pembawa peringatan yang sama-sama, tetapi adalah yang mubin, yang paling jelas dengan bukti-bukti yang nyatalah. Sebab Nabi Nuh alaihissalam datang kepada kaum dia didokong dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang membenarkanlah Nabi Nuh itu sebagai rasul. Okey. Dan Nabi Nuh pun bagi tahu pada kaum dia, alla ta'budu illallah. Dan sesungguhnya kamu tidak beribadah, menyembah melainkan hanya Allah sahaja. Jangan menyembah selain Allah. Jangan buat syirik. Jangan kamu ni mengingkari perintah Allah Ta'ala. Jangan sembah selain Allah. Yang kamu sembah patutnya Allah. Jelaslah ayat ni. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Sesungguhnya aku takut kepada kamu akan ditimpakan azab pada hari pembalasan nanti. Pada hari akhirat aku takut kamu semua akan ditimpakan azab. Ayat 27. Okey, ayat 27 ni kita ulang lagi sekali lah. Okey. Bila Nabi Nuh seru saja dakwah, tengok ayat 27, terus Nabi
minta maaf. Terus pemimpin kaum Nabi Nuh ni terus menjawab. Allah Ta'ala kata apa? Faqalal malak. Faqalal malak. Maka berkatalah orang-orang yang dihormati dalam kalangan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Okay? Faqalal malak. Kita dah bincang dah. Pada perkataan faqala ada huruf fa dekat situ. Fa. Faqala. Fa dekat situ merujuk kepada mereka jawab serta-merta. Nabi Nuh cakap je, dia terus je respon. Dia tak bertangguh-tangguh, dia tak berfikir panjang. Dia terus saja respon. Itulah fungsi pada huruf fa. Dia merujuk kepada tartib, maksudnya mengikut turutan. Nabi Nuh cakap dulu, baru dia cakap. Tapi turutan itu tanpa tempo. Maksudnya responnya adalah dengan kadar segera. Dia berbezalah dengan perkataan thumma. Kalau thumma, dia bererti tartib, mengikut turutan. Nabi Nuh cakap, dia pun cakap. Tapi dia cakap respon tu dalam tempoh masa yang panjang. Itu perbezaan lah. Ini kita dah bincangkan pada minggu lalu. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, mereka ni betul-betul enggan beriman. Nabi Nuh cakap, dia jawab. Nabi Nuh cakap, dia jawab. Kita nampaklah pengingkaran tu bukan pengingkaran yang sedikit-sedikit, tetapi benar-benar ingkar daripada perintah Allah. Jadi Allah kata siapa yang respon ni, iaitu golongan Al-Malak. Al-Malak ni adalah golongan yang kita sebut sebagai Asy-Syaraf, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan. Okay. Siapa orang yang dihormati dan dimuliakan ni? Al-Malak tu sahaja dah memberi maksud dia adalah pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang kaya lah. Pemimpin-pemimpin ataupun orang kaya. Sebab malak tu artinya al-mal'u, orang yang dipenuhi kenikmatan dan keinginan serta kemahuan mereka. So orang kaya raya, dia memiliki segalanya. Orang macam ni biasalah dia akan dipandang mulia oleh kaum dia. Jadi mereka ni Allah Ta'ala kata apa? Allazina kafaru. Orang-orang kaya pada zaman Nabi Nuh ni, pemimpin-pemimpin utama pada zaman Nabi Nuh ni, mereka ni daripada kelompok yang kafir, yang tak beriman. Daripada kaumnya, apa dia respon? Dia sebut ada 3 perkara. Sebut 3 perkara. Kononnya untuk mematahkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi sebenarnya inilah panduan kepada kita dan inilah panduan secara khusus kepada Nabi SAW. Waktu Nabi SAW berdakwah dan begitulah respon daripada Quraisy. Orang Quraisy respon benda yang sama. Muhammad, kami tak beriman kepada kamu sebab bla 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 bla. Macam mana baginda Nabi ni nak jawab? Allah datangkanlah teladan mengenai kisah Nuh. Sebab Nuh pun mengalami benda yang sama. Apa dia? Pertama, dia kata apa? Manaraka illa basyaram mithlana. Kami tak tengok kau ni melainkan manusia macam kami juga. Itu yang pertama sekali, hujah. Kalau kita fikir macam mana saya nak patahkan hujah ni? Betul lah juga, saya ni sebagai seorang manusia. Apa bezanya saya dengan dia? Macam mana saya nak kata saya ni Rasul? Sebab manusia tak pernah nampak Tuhan. Manusia tak pernah nampak perkara-perkara gaib. Jadi macam mana saya nak kata saya ni Rasul? Sedangkan saya dengan dia adalah manusia yang sama. Okay, ni cara orang-orang yang memusuhi agama Allah untuk mematahkan hujah-hujah ni lah. Pertama dia kata macam tu. Aku tengok kau dengan aku sama je manusia. Kedua dia kata apa? Wa ma narakat taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Dan tidaklah kami melihat pengikut-pengikut kau, follower kau wahai Nuh, melainkan orang yang aradhiluna ba'dil ra'yi. Orang yang tak berfikir panjang, betul. Orang yang tak fikir panjang. Maksudnya asal sampai je seruan, kamu cakap bla bla bla, dia tak berfikir, terus je beriman. Ni hujah dia lah. Maksudnya orang ni bukan orang cerdik lah. Kamu bolehlah duk gula-gulakan sahaja pengikut kamu ni sebab dia bukan orang cerdik. Kamu cakap, dia terima bulat-bulat. Okay. Ketiga, wa ma nara lakum. Dan tidaklah kami melihat kamu semua ni alaina min fadl. Tidak ada apa-apa pun kelebihan lebih daripada kami.
Kami tak pernah nampak pun apa kelebihan. Dari sudut moral, dari sudut kekayaan, dari sudut darjat, dari sudut apa-apa, kami tak tengok kau lebih daripada kami. Melainkan semua kamu ni bawah daripada kami. Bal nazunnukum kadhibin. Bahkan kami melihat kamu adalah sebagai seorang pembohong. Ini 3 hujah yang dilakukan oleh pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh untuk mematahkan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dan itulah yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok apa jawab Nabi Nuh. Okey. Tengok ayat 28. Okey, ayat 28 sebelum tu, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, kita detailkan sedikitlah ayat 27. Minta maaf sikit kita detailkan sikit ayat 27. Bila kaum Nabi Nuh kata, kami tengok kamu ni wahai Nuh, sama manusia macam kami, dan begitulah yang dikatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tengok kau ni sama macam kami sebagai manusia saja, apa bezanya? Kenapa kamu nak diakui sebagai rasul? Jawapannya adalah kenapa Allah ciptakan Nabi dan Rasul ni sebagai manusia? Jawapan yang kita dah pernah bincang minggu lalu, iaitu adalah untuk para Nabi ni diikuti, dicontohi dan diteladani. Kalau para Nabi ni adalah daripada kalangan bukan manusia, contoh daripada malaikat, sudah tentulah musuh-musuh Allah juga akan komplain. Macam mana kami nak ikut? Dia ni kan malaikat. Dia tak makan, dia tak minum, bolehlah dia beribadah hebat-hebat. Bolehlah dia buat benda tu dia berjaya sebab dia malaikat, dia bukan manusia. Jadi sebab itulah Allah ciptakan para rasul ini daripada kalangan manusia. Tujuan dia mudah je, untuk mudah ditiru dan mudah diikuti. Mudah je. Itulah punca dan sebab kenapa Allah ciptakan para rasul ini daripada kalangan manusia. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala takdirkan pengikut para rasul ini adalah daripada golongan-golongan yang miskin. Kan dia kata araziluna ba'dil ra'i ni, orang-orang yang berfikiran singkat, orang yang tak berfikir, diikut je. Maksudnya orang yang hina dina lah, duafa. Memang Allah Ta'ala takdirkan, tapi tak semua. Di sini Ibnu Kathir sebut ada 2 perkara. Ibnu Kathir sebut ada 2 perkara. Pertama, sebenarnya bukan orang-orang ni berfikiran singkat. Bukan. Maksudnya, bukan pengikut para Nabi ni berfikiran singkat. Para Nabi sebut je dakwah, terus beriman. Tak fikir panjang, beriman terus. Sebenarnya tidak. Yang mereka ni beriman, serta-merta setelah didakwah ni, adalah kerana kebenaran itu jelas. Kebenaran itu jelas dan kebatilan itu jelas. Okey, benda benar kita dengar dan kita berfikir, benda ni benar. Kenapa nak fikir panjang kan? Kenapa perlu kita berfikir-fikir? Sebab benda yang batil ni jelas. Kita tengok pun kita tahu ni benda ni batil. Kebenaran ni pun jelas. Kita tahu kebenaran tu jelas. Cumanya kenapa pengikut kaum Nabi Nuh tak nak beriman? Dan pengikut dan juga kaum Quraisy pada zaman Nabi SAW tak nak beriman, bukan sebab kebenaran tak jelas. Kebenaran jelas. Mereka pernah tengok mukjizat baginda Nabi SAW. Mereka kenal siapa Nabi SAW. Tapi kenapa mereka tak berfikir panjang? Dan kenapa mereka masih lagi bertangguh-tangguh untuk beriman? Kata Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, orang Quraisy melihat mukjizat Nabi, kenal baginda Nabi SAW, tahu Nabi ni, dakwah Nabi itu benar, tapi tak beriman kerana 3 perkara. Sebab pertama adalah kerana harta, kedua kerana pangkat, dan yang ketiga kerana follower dia, pengikut-pengikut dia. 3 benda ni menjadi halangan kepada Quraisy. Kalau saya beriman kepada Muhammad, sudah tentulah saya takkan berharta macam sekarang. Sebab harta yang saya miliki ni banyak daripada jalan-jalan yang batil. Melalui rasuah, melalui riba, perniagaan yang haram. Mereka maklum benda ni. Kan kita pernah bincang dahulu. Bila mereka nak runtuhkan Kaabah, bina semula Kaabah pada zaman usia Nabi 35 tahun, bukankah Abu Jahal yang keluarkan usul bina Kaabah dengan duit yang halal, bukan guna duit yang haram. Dia tahu benda yang halal dan dia tahu benda yang haram. Okay? Dekat situ kita kena clear lah.
Jadi dia tahu kalau dia beriman pada Nabi SAW, sudah tentu dia tak akan jadi kaya seperti mana sekarang lah. Sebab akan kekayaan itu akan terbatas. Dia hanya boleh berniaga benda yang halal, benda yang haram tak boleh. Kedua, dia takut kehilangan pangkat dan kuasa dia. Sebab kalau dia angkat Nabi menjadi Rasul, beriman dengan baginda Nabi, sudah tentulah Nabi akan jadi pemimpin mereka dan mereka akan turun daripada tahta. Dan yang ketiga adalah kerana pengikut-pengikut dia, follower-follower dia. Kalau dia beriman, sudah tentu mereka akan dicela oleh pengikut-pengikut mereka. Dan ini yang dirakamkan di dalam kitab tafsir, iaitu Abu Jahal menjadikan dia ni adalah kibir, orang yang sombong, menolak kebenaran, adalah kerana pernah ada seorang lelaki namanya Ahnas tanyakan kepada Abu Jahal, apakah dia percaya dengan dakwah Muhammad? Abu Jahal kata, aku percaya. Siapa yang mengatakan Muhammad dusta, dialah pendusta. Sebab nak kata dia kenal sungguh dengan baginda Nabi ni, tak pernah berbohong. Al-Amin. Namun, kerana kata Abu Jahal, aku pernah dengar daripada mulut-mulut wanita Mekah. Ada perempuan-perempuan di Mekah. Dia kata bahawa Abu Jahal, Abu Hakam, satu masa nanti pasti kamu akan jadi pengikut Muhammad. Jadi kata Abu Jahal, aku berpegang tidak akan sekali-kali beriman dengan Tuhan Muhammad. Sebab dia tak nak dimalukan lah. Dia orang dewasa, senior, pemerintah tanah haram. Tiba-tiba akhirnya menjadi pengikut Muhammad. Jadi dia sanggup tolak kebenaran daripada dia dimalukan maruah dia sebab akhirnya menjadi pengikut Muhammad. Sama juga kisah dengan Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, tanya benda yang sama, percaya tak dengan dakwah Muhammad? Abu Jahal kata, apa Muhammad kata benar, dia tak berdusta. Tapi kenapa tak beriman? Sebab kata Abu Jahal, sebab cukuplah Bani Hashim memegang semua benda-benda penting di Mekah ni. Dialah jadi pemimpin, dialah yang mengotai ketenteraan, dialah yang bagi makan dan minum kepada jemaah haji. Takkanlah dalam bab nubuwah tetap diberikan kepada Bani Hashim. Habis Bani Makhzum, kabilah Abu Jahal nak pegang apa? Jadi dia sanggup menolak kebenaran kerana lebih mengutamakan pengikut-pengikut dia. Okey? Ini 3 sebab kenapa orang Quraisy yang melihat Nabi, yang pernah tahu dan melihat mukjizat Nabi tetap menolak kebenaran. Tetap bertangguh-tangguh untuk beriman kepada Nabi. Bukan mereka ni tak ni, tapi sebabkan ada kepentingan-kepentingan peribadi. Dan inilah hujah yang disebutkan oleh para ulama kita, yang bila pemimpin kaum Nabi Nuh kata, pengikut Muhammad ni memanglah orang yang tak cerdik. Pengikut Nabi Nuh ni tak cerdik, tak fikir panjang, fikirannya singkat. Dengarnya terus je beriman. Tapi kata Ibnu Kathir, tidak. Kebenaran tu jelas. Siapa yang tengok kebenaran, pasti akan beriman. Pasti akan beriman. Dia gunakan akal dia, dia gunakan panca indera dia, pasti dia akan beriman. Benda tu tak perlu disuruh-suruh. Yang kedua, kata Ibnu Kathir juga, tak menjadi keaiban pun untuk pengikut kebenaran itu adalah daripada golongan yang bukan kaya raya. Tak semestinya lah pengikut tu mesti daripada kelompok yang kaya-kaya. Tak semestinya. Bukan satu keaiban pun. Sebab kebenaran itu tidak bertunjangkan kepada orang kaya. Dan kebenaran itu pun tak bertunjang pada orang miskin. Kebenaran adalah kebenaran. Dia tak semestinya, oh nak tahu benda tu benar, kalau orang kaya ramai, benarlah tu. Tak semestinya. Itu zaman dahulu kan. Kalau zaman hari ini, tak semestinya yang benar itu majoriti. Tak semestinya. Oh majoriti faham macam tu, tak semestinya itu yang paling benar. Tak semestinya. Macam itulah hujah yang dikeluarkan oleh Ibnu Kathir. Okey. Baik, yang ketiga, bila mana pemimpin kaum Nabi Nuh dia yang dikata, kami tak tengok apa-apa kelebihan pun kepada kamu. Tak nampak pun kamu ni kalangan yang lebih baik daripada kami. Dari sudut harta ke, dari sudut apa-apa darjat ke, tak lebih daripada kami pun. Lalu kata Ibnu Kathir dekat sini, dan itulah sebenarnya memang berlaku dalam kalangan para anbiya yang lain. Semua itu berlaku pada pihak dalam kalangan para anbiya yang lain. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imamu Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah, ketika mana Abu Sufyan bin Harb pernah bertemu dengan Maharaja Herakles, Maharaja Rom. Bila Maharaja Rom tanya kepada
Abu Sufyan yang ketika itu belum lagi beriman, boleh tak beritahu kepada aku siapakah pengikut-pengikut Muhammad? Lalu kata Abu Sufyan, Abu Sufyan, pengikut Muhammad itu adalah orang-orang yang lemah. Maksudnya duafa, bukan orang yang hebat-hebat lah. Bukan menteri-menteri, bukan. Semua orang yang lemah-lemah saja. Lalu apa kata Heraklius? Dia kata, yang lemah itu memang adalah pengikut para rasul. Yang lemah itu memang adalah pengikut para rasul. Artinya, sudah menjadi tradisi, budaya para pengikut para rasul ini adalah daripada golongan yang duafa. Sebab para rasul ni dia bukan melobi orang kaya. Dia menyampaikan dakwah dan dia menegakkan kebenaran, dan sudah tentu orang-orang yang tertindas merasakan hak mereka diperjuangkan oleh para rasul. Okey, dan inilah hujah-hujah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsir dia. Okey, baik. Jadi sebenarnya nampak macam logik apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kaum Nabi Nuh AS untuk matahkan dakwah Nabi Nuh. Tapi kalau kita tengok daripada huraian ni, kita fahamlah sebenarnya ia hanya sekadar alasan sahajalah. Alasan sahaja untuk tidak beriman. Dan Nabi SAW ni Allah Ta'ala pandu dengan wahyu ni supaya tetap teguh di atas jalan agama ni, jalan kebenaran. Dan begitulah dengan para sahabat Nabi SAW. Okey, baik. Kita tahu ayat 28. Pada ayat 28, qala, kata Nabi Nuh respon kepada kaum dia. Dia kata apa? Ya qaumi. Perkataan ini menunjukkan Nabi Nuh sangat menghormati dan menyayangi kaum dia. Okey. Bila kaum dia respon dengan keadaan yang tidak baik, kurang ajarlah kita kata. Saya cakap macam ni, dia terus respon. Okey. Tanpa berfikir panjang, tolak dakwah Nabi Nuh ni, Nabi Nuh tetap panggil dia dengan perkataan ya qaumi, wahai kaumku. Dia tak gunakan perkataan yang buruk. Kan Nabi Nuh dan juga para nabi yang lain dia tak panggil dengan perkataan wahai orang kafir, wahai orang musyrik, wahai orang-orang munafik. Tak, disebut ya qaumi. Kamu dengan aku ni satu bangsa. Kita satu level, satu keadaan. Dia memuliakanlah kaum dia. Dia berdakwah bil hikmah, dengan kelembutan. Itulah yang digunakan oleh Nabi Nuh ketika dia mula membuka bicara dakwah kepada kaum dia dengan perkataan ya qaumi. Okey, saya nak tanya pada tuan-tuan semua. Siapa yang boleh respon? Kenapa pada surah Al-Kafirun Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kenapa? Sebab perkataan tu tak baik kan? Kita menggelar seseorang, melabel seseorang, orang kafir, wahai orang kafir. Perkataan tu tak baiklah. Sebab para anbiya ni majoritinya akan sebut dengan perkataan ya qaumi. Bila dia ditentang, dihalang daripada berdakwah, respon para anbiya tetap menghormati dan menyayangi kaum dia dengan perkataan ya qaumi. Tapi surah Al-Kafirun dia berbeza. Dimulakan dengan perkataan qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Siapa yang boleh bantu saya? Siapa boleh bantu saya? Sama ada boleh respon terus kita secara verbal ataupun melalui chat lah di bawah kalau yang berada di Google Meet. Ke Cik Syikin boleh bantu? Sedang berfikir Ustaz. I have no idea what. Mesti ada asbabun nuzul dia tu. Kan? Ya betul. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab kan? Okey, saya nak bagi jawapan sekarang ke di penghujung nanti? Sekarang, nanti suspend. Nanti lama sangat suspend lagi. Okay. Baik, jawapannya adalah bezanya dekat sini bila menyampaikan pendekatan dakwah tetap dengan pendekatan yang lunak. Okey, pendekatan dakwah mestilah dengan pendekatan yang lunak. Kita tak respon dengan perkataan-perkataan yang tidak baiklah. Bil hikmah. Setiap pendakwah dai akan tengok mad'unya dalam bentuk yang pelbagai.
Jadi penyampaian dia mestilah dalam bentuk yang sesuai bil hikmah. Bil hikmah ni maksudnya dia tak semestinya dengan satu cara, tapi dengan pelbagai cara, mengikut kesesuaian mad'u. Okey, mengikut kesesuaian audiens dia. Tapi secara asasnya pendekatan tu adalah dengan lunak. Sebab itu dia gunakan perkataan yang paling lembut, tanda dia sayang dan dia hormati audiens dia, dia gunakan perkataan ya qaumi. Beza dengan surah Al-Kafirun, kenapa Allah Ta'ala suruh Nabi respon? Kul, katakanlah wahai Muhammad. Jawab wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, sebab dia respon di atas perkara akidah. Sebab asbabun nuzul kepada surah Al-Kafirun, bukankah pemimpin-pemimpin Quraisy ni minta baginda Nabi SAW supaya kita berada di titik tengah lah. Setahun sembah agama kami dan setahun kami menyembah agama kamu. Yang itu kita perlu jelas. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Wahai orang-orang yang Allah tutup hati dia daripada cahaya hidayah. Allah timbus hatinya daripada melihat kebenaran. Jelas sebut. Sebab dia dalam hal akidah. Tapi perasan tak? Kita dalam hal akidah zaman kita hari ini. Dalam hal akidah yang kita sepatutnya bertegas, kita tak bertegas. Sepatutnya kita bertegas dalam hal akidah. Benda akidah ni dia hitam ataupun putih. Dia tak ada grey area. Dia hitam ataupun putih saja. Jelas. Kena bertegas. Tapi bila dalam hal fiqh yang sepatutnya lebih longgar, itu yang kita bertegas. Dalam hal fiqh ni yang macam-macam pandangan daripada ulama-ulama mazhab ni yang memberi jalan keluar kepada setiap kesulitan kita, yang sepatutnya kita ada beberapa pandangan yang mengikut kesesuaian keadaan kita tu lebih apa kita kata lebih longgar, lebih memudahkan. Sebab syariat ni dia tak membebankan, dia memudahkan, dia memberi jalan keluar. Tapi itu yang kita berkeras. Tak boleh. Hukum macam ni juga. Sedangkan ada pandangan lain. Tak boleh, mesti ni juga. Tapi bab fiqh yang bab akidah yang sepatutnya kita bertegas, sebab ini prinsip kita, yang itu yang kita boleh kautim lah. Oh, tak apalah, okeylah yang ni okey. Macam tu. Okey. Faham tak maksud saya? Allah Taala tunjukkan kepada kita ada perbezaan ketika pendekatan dakwah dan pendekatan ketika kamu nak memperjelaskan dalam hal-hal akidah. Okey, perkara ni je jelas. Okey, boleh dapat sesuatu? Boleh, Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Kita tengok ayat yang ke-28. Nabi Nuh pun responlah, qala ya qaumi, wahai qaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Kata Nabi Nuh alaihissalam, apakah pandangan kamu? Dia tanya ni. Punyalah bila kaum dia tolak dakwah dia tak bagi tahu saya ni bla 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 bla. Tak, benda pertama dia tanya. Nak tanya pandangan dulu. Ara'aitum, bagaimana pandangan kamu? In kuntu ala bayyinatin min rabbi. Kalau sekiranya aku mempunyai bukti yang jelas, bukti yang bayyinah, yang nyata, yang terang benderang daripada Tuhan ni, aku ni adalah sebagai nadhir, sebagai pembawa peringatan, sebagai seorang rasul. Apa pandangan kamu? Wa atani rahmatan min indi. Dan aku diberikan rahmah di sisi Tuhan aku ni. Aku telah diberikan rahmah di sisi Tuhan aku. Apa maksud rahmah dekat sini? Para ulama tafsir menyebutkan rahmah dekat sini adalah merujuk kepada kebenaran. Minta maaf, kebenaran pula. Rahmah dekat sini adalah merujuk kepada kenabian yang benar. Kalau aku tunjukkan kepada kamu, apa pandangan kamu? Kalau aku tunjukkan kepada kamu bukti-bukti jelas daripada Tuhan, yang Tuhan telah berikan rahmah kepada aku. Maksudnya Tuhan telah berikan kenabian kepada aku. Kenapa Allah Ta'ala gunakan perkataan rahmah, kenabian tu, merujuk kepada kenabian? Sebab nak tunjukkan kenabian yang diberikan kepada Nabi Nuh tu bukan untuk kepentingan Nabi Nuh. Bukan nak tunjukkan Nabi Nuh ni dia lebih daripada kaum dia, tidak. Tapi kenabian Nabi Nuh tu adalah rahmah kepada kaum dia. Rahmah. Kita tahu kan maksud rahmah ni apa? Iaitu Allah Ta'ala nak memberikan petunjuk, kasih sayang, pertolongan, bantuan, itu rahmah. Kenabian Nabi Nuh kepada kaum dia tu bukan untuk kepentingan Nuh, tapi adalah untuk keuntungan kaum dia sendiri.
Yang itu sebab digunakan perkataan wa atani rahmah min indi. Aku ni diberikan rahmah di sisi Tuhanku. Rahmah ni bukan untuk aku tapi untuk kamu semua. Sebab kamu ni akan dilanda bencana paling besar. Ada sebahagian yang saya sebut pada minggu lalu kan. Alam ni reset balik. Bersih balik. Seolah-olahnya Nabi Adam AS turun ke bumi membawa mindset syurga yang canggih-canggih teknologi dia. Ini saya lah yang bayangkan macam itu kan. Kemudian daripada satu generasi sampailah ke generasi Nabi Nuh. Lalu dengan mereka dah hidup rasa selesa, dengan mungkin ada kemajuan-kemajuan yang mereka lalui pada zaman dia, tiba-tiba Allah reset balik melalui banjir besar. Kita tahu kan banjir ni dia menghancurkan segalanya, tak ada yang tertinggal, bersih, clear, reset balik. Jadi rahmah dekat sini nak bagi tahu, kalau kamu ikut aku, kamu akan selamat daripada musibah, at-tufan, banjir besar yang akan melanda alam ni, yang paling menggemparkanlah. Sebab itu digunakan perkataan rahmah. Jelas Boleh Jadi Nabi Nuh ni pesan pada kaum dia. Apa pandangan kamu ni pada aku ni? Kemudian kata Nabi Nuh, fa umiyat alaikum. Tapi kamu melihat rahmah tu ataupun melihat kenabian aku ni sebagai benda yang sama-sama, macam buta lah, macam tak nampak. Dekat sini Ibnu Katsir kata apa? Sebenarnya kaum Nabi Nuh ni tak buta. Matanya nampak kenabian Nabi Nuh dengan akhlak dia, orang yang terpuji, yang dimuliakan, yang mudah disenangi, yang mudah didekati. Tetapi yang buta itu adalah mata hati mereka. Okay. Sebab itu digunakan perkataan fa'umiyat. Mereka melihat Nabi Nuh ni kenabian tu dalam keadaan kabur ataupun sama-samalah. Sebab bukan mata tu yang samar, hati tu. Sebab dia ada kepentingan peribadi. Kalau aku nak beriman, aku akan kena tinggalkan hartaku, kekayaanku, follower-followerku, kuasa aku. Benda tu yang buatkan dia rasa susah, dia berbelah bagi. Nak beriman ke tidak? Nak beriman ke tidak? Yang itu yang Nabi Nuh kata, fa'umiyat alaikum. Kamu melihat rahmah ni jelas. Benda ni terang benderang. Sebab itu disebut bayyinah kan? Bayyinah min Rabbi. Bukti jelas daripada Tuhan dah. Tapi kamu sendiri yang melihat itu sebagai sama-sama. Anulzimukumuha. Lalu kata Nabi Nuh, anulzimukumuha. Adakah kami ni memaksa kamu? Perhatikan dekat perkataan ni, Nabi Nuh menggunakan perkataan kami. Anulzimukumuha. Adakah kami memaksa kamu untuk beriman ni? Okay, saya tanya lagi sekali. Kenapa dekat sini digunakan perkataan kami? Tadi digunakan perkataan aku kan? In kuntu. Aku ni, dia kata aku. Mir Rabbi, Tuhan aku. Wa atani. Kurniakan kepada aku. Dia gunakan perkataan aku. Tapi tiba-tiba dia guna anulzimukumuha. Kami tidak memaksa kamu. Adakah kami memaksa kamu untuk terima bukti-bukti ni? Wa antum laha karihun. Sedangkan kamu tidak suka kepada dakwah ni, tak suka pada kebenaran ni. Okey, saya tanya pada ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa digunakan perkataan kami dekat perkataan anulzimukumuha? Apakah kami memaksa kamu? Siapa boleh respon? Kat sini ada Puan Zabida ada. Siapa lagi? Puan Siti Rozana ada. Puan Nur Aisyah ada. Puan Nur Huda Abu Bakar ada. Siapa boleh? Abang Syuaib ada. Siapa boleh respon? Kenapa digunakan perkataan kami? Saya cuba. Okey, silakan. Secara logik je lah kot. Sebab kami tu mungkin merujuk kepada keadaan ataupun kefahaman kaum tu pada tu dia dah tahu dah sebenarnya pada kaum-kaum sebelum ni mereka dah dapat, sepatutnya mereka dah dapat pedoman bahawa kenabian tu perlu diterima kan, tapi mereka masih ikal. So kami tu merujuk kepada rasul-rasul yang sebelumnya. Okey. Baik. Ya. Kalau rasul-rasul sebelum tu
seperti mana yang kita ingatkan sebelum ni, Nabi Nuh lah Rasul yang pertama kan. Oh, Nabi Nuh ni Rasul yang pertama. Yang sebelumnya tu adalah Nabi Idris dan juga Adam AS. Okay. Jadi, okay, tak apalah Cik Syikin, cuba je kan. Ya. Supaya bila kita ada two-way communication ni menyebabkan kefahaman tu lebih jelas lah kan. Okay, sekarang ni, kenapa Allah gunakan perkataan kami dekat sini? Sebab nak tunjukkan kepada kaum dia yang mana bukan Nabi Nuh je yang buat kerja dakwah ni. Nabi Nuh ni bersama dengan para sahabat dia. Dia nak bagi tahu, adakah kami ni, aku dan akunya sahabat-sahabat aku ni pernah paksa kamu beriman? Pernah ke? Macam itulah. Pernah ke? Dan inilah menunjukkan ciri seorang leader lah, bukan bos. Kan dia tak menyalahkan kan. Kalau bos kan dia menyalahkan. Kalau salah, ni kamu salah. Tak. Dia nak tunjukkan kebersamaan dia dengan pengikut dia. Ayat sebelum tu, bila dia katakan aku, sebab yang Nabi dia seorang. Dan yang dikurniakan nubuah dia seorang. Tapi bila buat kerja dakwah, dia tak kata aku. Tapi dia kata kepada kita semua. Kita semua. Kan kalau bos, bila susah, kita. Bila senang, aku kan. Dia terbalik. Sekarang ni, dia mengangkatlah, mengiktiraf kerja dakwah daripada para sahabat dia. Kami semua ni, kami. Bukan aku seorang buat kerja dakwah ni. Kami ni. Aku dengan sahabat-sahabat yang lain. Pernah ke kami paksa kamu sedangkan kamu tak suka? Sebab kami hanya menyampaikan sahaja. Okey, kami hanya pujuk kamu, memujuk untuk beriman sahaja. Kami tak pernah pun paksa. Wa antum laha karihun. Okey, sedangkan kamu tidak suka. Itulah sebab kenapa dia gunakan perkataan kami. Okey. So Ustaz, ibrah dia dekat situ menunjukkan bahawa Nabi Nuh dia go with the team lah kan? Betul. So the hikmahnya untuk kita sekarang to do dakwah is very hard to do alone. Memanglah, memang apa-apa pun kita tak boleh buat kerja alone. Kita mesti buat dengan tim kan. Mesti ada pasukan kita, mesti ada kumpulan kita, gerakan-gerakan ni buat dengan ni. Dalam masa yang sama, bila berjaya, jangan kita tunjuk kita je. Oh, ni saya punya idea ni. Ni saya yang buat. Tak. Oh, dia bagi recognition juga kepada tim dia. Betul, betul. Ni adalah satu penghargaan seorang pemimpin, bahkan seorang rasul yang memberitahu ini kita sama-sama hanya kerja. Dan kami tak pernah pun memaksa pun sesiapa untuk beriman. Kalau kamu tak suka, kami hanya menyampaikan kerja dakwah. Okay? Itu yang dipesan oleh Nabi Nuh AS. Tapi kalau kita faham dekat sini, saya lah kalau kita faham, kita akan nampak betapa lunaknya dakwah Nabi Nuh. Bayangkan dia berada di pihak yang benar. Saya bagi contoh. Kalau suami isteri bergaduh, di antara dua pihak ni, seorang-seorang mesti betul lah. Contohlah, pihak isteri betul. Yang salah tu pihak suami. Selalunya, yang benar ni, kalau diikut perasaan dia, dah lah, orang cakap tak nak dengar, lantak awak lah. Macam tu, mudahnya kan. Saya cakap benda betul, awak tak nak dengar, dah, sudah lantak awak lah. Dia memang, dah malah nak fikir, runsing lah. Sebab kita dah cakap benda betul dan kita tahu benda ni betul dan awak tu salah. Yang awak degil kenapa? Dah lah, lantak awak lah. Selalu macam tu. Kalau suami isteri bergaduh lah. Ataupun seseorang tu tak nak dengar. Contoh dia betul dan seorang ni salah. Yang betul selalunya dia tak nak dengar apa isi hati orang yang salah tu. Bagilah peluang, cakaplah dulu kan. Tapi tak. Selalunya kita kata, awak salah, awak tak payah cakap. Awak salah, awak dengar cakap saya ni sebab saya betul. Biasa macam tu. Tapi tidak pada perbuatan para anbiya. Walaupun mereka benar, dia tetap bagi peluang kepada orang yang salah, cakap dulu. Apa isi hati awak? Cakap. Sebab itu kita tengok. Malak tu, pemimpin-pemimpin kaum Nuh, dia respon, dia cakap. Dan Nabi Nuh tak potong pun. Sebab itu kalau kita tengok, pada ayat kita bincang ni, ayat 28, Allah tak kata faqala. Nuh berkata faqala, ada huruf fa, tak ada kan? Tapi Nuh berkata qala. Ada tak sama dengan ayat 27 tadi. Malak ada huruf fa, dia respon segera, tapi Nabi Nuh dia tak respon segera. Qala. Dia tak kata faqala. Tadi kan faqala al-malak ada huruf fa. Ayat 28 tak ada fa. Dia hanya sebut qala ya qaumi. Nuh pun berkata, respon balik kepada ucapan kaum dia. Ini nak tunjukkan lunak akhlak dia ni. Dia bagi peluang kepada walaupun si fulan ni salah, apa cakap dulu. Yang kedua, dalam masa yang sama dalam masa yang sama juga, dia tak pernah tinggal pun kaum dia. Kamu degil, lantak kamu lah. Tak. Dia masih lagi memujuk dan dia tak memaksa pun. Walaupun dia sayang,
dia tetap gunakan kaedah memujuk. Cakaplah berulang-ulang. Okey, jelas Baik, kita masuk ayat 29. Pada ayat 29, pada ayat 29, Nabi Nuh pun kata lagi, wa ya qaumi, wahai kaumku. Ini didatangkan satu lagi respon dia. Dan dia kata, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Benda ni jelaslah nak tunjukkan ikhlasnya hati Nabi Nuh ni dan para anbiya. Dia kata, aku tak pernah minta pun daripada kamu sedikit pun harta. Kalau kamu rasa aku dakwah ni untuk sokongan, untuk dapat tempat, untuk jadi pemimpin, nak jadi kaya raya, tak, aku tak pernah minta. 950 tahun dakwah. Benda bukan tempoh yang pendek lah. Bukan kerja senang. Tanyalah pada sesiapa pun. Tanyalah orang yang buat kerja dakwah, pergi masuk ke rumah, pergi ke hutan, masuk dakwah kepada orang asli, macam mana keadaan mereka. Hari ni datang, beriman orang asli ni. Esok tak datang, tak beriman. Lusa datang, beriman. Saya pernah masuk ke kampung orang asli di Lenggong. Dalam dia punya kawasan dia, orang asli ni ada 2 tempat ibadah. Satu surau, satu gereja. Kita boleh tengoklah mereka ni memang tak ada agama lah. Agama mereka adalah agama mana sumbangan yang paling banyak. Siapa datang bawa sumbangan, itulah agama kami. Siapa yang datang tak bawa sumbangan, itu bukan agama kami. Datang kumpulan ni, dia beriman lah. Datang kumpulan yang satu lagi, dia beriman juga. Agama mengikut sumbangan. Okay? Kalau kita buat kerja macam ni, satu penat, satu letih, satu lagi siapa yang nak danakan harta kita ni? Siapa yang nak gerakkan? Tapi itulah yang Nuh ni cakap pada kaum dia. La as'alukum alaihi mala. Aku tak pernah minta harta kamu. Kerja ni penat. Dan ini kita boleh tengok curahan hati Nabi Nuh AS dalam surah Nuh. Dia bagi tahu dia berdakwah siang malam. Tak ada tempoh, tak ada masa dan tak ada rehat. Tempoh dia 24 jam. Kerja dakwah je. Semua benda dia buat dakwah je. Secara personal dia buat, secara jamaah dia buat, rapat umum pun dia buat. Dakwah secara verbal, inverbal, semua benda kaedah dia buat. Tak ada pun dia minta sedikit pun harta. Melainkan dia kata apa? Illa 'ala Allah. Melainkan aku hanya mengharapkan upah daripada Allah saja. Tak ada minta pada manusia. Nak cakap aku ikhlas, tak ada niat untuk kepentingan peribadi ataupun untuk dapat penghormatan daripada kaum, tak ada. Lalu Nabi Nuh sambung lagi. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Dan kata Nabi Nuh alaihi salam, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Innahum mulaqu rabbihim. Sesungguhnya mereka itu akan bertemu dengan Tuhan mereka. Okey, ini apa ceritanya? Tiba-tiba Nabi Nuh pun kata, wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman sebagaimana yang kamu minta. Kaum Nabi Nuh ni dan juga kaum Quraisy yang berhadapan dengan baginda Nabi SAW, kalau kita baca sejarah, mereka ni tolak dakwah Nabi Nuh dan juga Nabi SAW ni, tapi dalam masa sama penolakan itu bersyarat sebenarnya. Penolakan mereka bersyarat dan penerimaan dakwah pun bersyarat. Dia kata macam ni, sebabkan mereka meyakini Nuh ni benar dan mereka pun meyakini baginda Nabi pun benar, Nabi SAW benar. Jadi orang Quraisy pernah buat pada Nabi SAW, dia kata macam ni, kalau kamu nak kami terima dakwah kamu, sebab isi hati dia, Muhammad tak pernah bohong. Kalau kamu nak aku beriman dengan kamu, kalau kamu buat majlis, tolong jangan bawa sahabat-sahabat yang du'afa ni, yang fakir miskin ni duduk dalam majlis kami. Tolong jangan. Ni permintaan daripada mereka. Jangan. Ni ibu-ibu yang dirahmati Allah boleh baca dalam sejarah sirah baginda Nabi SAW. Dia pernah request, tolong jangan bawa orang-orang miskin ni, orang-orang yang du'afa ni duduk dalam majlis kami. Mereka ni suruh keluar, biar kami sahaja yang duduk dalam kumpulan ni dengar. Ni kan selalu berlaku kan. Bila nak buat, contohlah ni grup-grup pergi haji, grup-grup pergi umrah ni. Circle yang dia create, circle yang dia kata ni circle yang geng-geng kita je.
Siapa geng-geng dia ni? Sama level dengan dia lah. Yang ada harta, yang buat bisnes ni. Yang kumpulan-kumpulan yang tak mampu duduk circle tu, minta maaf lah, saya tak boleh terima. Sebab kami tak dapat benefit daripada awak. Kita tak ada benefit daripada awak. Kita hanya buat circle ni, klik ni, geng ni yang datang benefit pada kami je. Yang boleh jadi networking yang tambah lagi kekayaan kami. Macam itulah bahasa mudahnya. Okay? Jadi Nabi Nuh kata apa? No, saya tak boleh halau mereka, orang-orang beriman ni. Dan dia bagilah alasan dia. Sebab apa? Sebab mereka pun akan bertemu dengan Tuhan mereka. Maksudnya apa dekat situ? Kenapa Nabi Nuh bagi alasan? Sebab mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Sebab dekat sini nak tunjukkan kepada kita, orang yang miskin yang kamu nak halau ni dan kamu yang kaya ni sama je di sisi Tuhan. Dua-dua keadaan kamu ni kembali pada Allah, dua-dua akan bertemu dengan Allah dan dihisap oleh Allah. Tak ada beza. Jadi mereka ada hak mereka. Jadi mereka ada hak mereka dan kamu pun ada hak kamu. Ini okay, jadi ini adalah cara Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Okay, dia tak gunakan, ada perbezaan lah, ada perbezaan kasta kan. Okay, kalau kita nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, okay, kalau kita nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah di request oleh orang Quraisy supaya pisahkan majlis. Kalau kamu nak dakwah pada kami je. Yang kaya-kaya je, pemerintah je, menteri-menteri je. Yang ni tolak tepi. Saya tak nak dia duduk sama-sama dengan saya. Okay? Dan ini kita boleh tengok pada surah Al-An'am ayat 52. Ini saya tak bawa lah, sikit tak apa. Ini just buat nota je. Nanti kalau ibu-ibu yang dirahmati Allah nak check, boleh buka surah Al-An'am ayat 52. Okay, pada surah itu Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi SAW yang diminta oleh orang Quraisy supaya pisahkan majlis mereka tak sama dengan sahabat-sahabat Nabi yang miskin-miskin. Tolong jangan. Kalau nak mereka beriman. Kalau kita ikut logik, kalau itu sahaja permintaan dia, why not saya tunaikan? Bukan susah pun. Kita pisahkan je lah. Bukan saya berhenti berdakwah, saya pisahkan sahaja. Kan? Untuk majlis orang kaya, saya pisahkan buat sekian tarikh. Yang majlis orang yang bukan kaya, saya buat sekian. Logik kita, apa salahnya? Saya bukan berhenti berdakwah. Saya nak memberikan keselesaan. Betul tak? Kita akan sebut macam tu kan? Saya nak berikan keselesaan. Tapi bagi seorang Rasul, no. Sebab tugas dia adalah tabligh, menyampaikan. Dan tidak ada double standard. Kalau para Rasul buat, adanya beza-beza macam ni, maka ini agama yang membeza-bezakanlah di antara orang kaya dengan orang tak kaya. Apa beza agama ni dengan agama lain? Kan? Sebab itu kita tengok hari ni, macam mana orang pergi haji dan macam mana orang pergi buat umrah, ketika dia beribadah, sama darjat dia. Dia tawaf di tempat yang sama, dia sa'i di tempat yang sama, dia wukuf di tempat yang sama, dia mabit di tempat yang sama, dan dia juga melontar di tempat yang sama. Tapi macam mana keadaan dia? Tak sama. Ada orang boleh duduk di bilik hotel yang paling mahal, dan ada juga orang yang beribadah di tempat yang sama, duduk di kawasan di jalanan sahaja. Selesai masalah ke? Tak selesai masalah. Akhirnya manusia pisah. Sedangkan agama ni menyatukan. Kan? Agama ni menyatukan. Kita tak memisahkan darjat. Agama ni sama-sama. Mereka inginkan kebaikan. Mereka nak melakukan amal soleh. Bagi ruang, bagi peluang kepada mereka dan bagi ruang kepada mereka. Sebab kita sama-sama di hadapan Allah akan bertemu dengan Allah. Dan kita akan bawa amal-amal yang kita akan lakukan. Tak ada beza pun. Yang membezakan ni adalah manusia sahaja. Yang memisah-misahkan darjat. Okey? Inilah pendekatan Nabi Nuh AS. Dan dia pegang pada prinsip dia lah. Minta maaf lah, saya tak boleh tunaikan. Kalau ikut logik kita, boleh je nak tunaikan kan? Tapi tak. Tidak dilakukan oleh para Nabi. Dan Nabi Nuh AS disebut apa? Walakinni. Ayat 29 Walakinni. Akan tetapi arakum.
aku melihat kamu semua yang al-malak ni, pemimpin-pemimpin yang tak beriman daripada kaum Nabi Nuh ni, kauman tajhalun. Dia kata, aku tengok kamu ni adalah kaum yang tidak mengetahui. Maksudnya dia tak menyalahkan lah. Dia tak menyalahkan. Okay, Nabi Nuh tak menyalahkan balak ni. Kalau kita kat sini point jugalah kan. Oh, salahkanlah. Oh, kamu ni memanglah tak patut buat macam tu, betul lah. Tapi ni pendekatan para anbiya ni. Dia tak nak pisahkan du'afa dengan orang kaya. Dalam masa yang sama, permintaan orang kaya ni pun dia tak salahkan. Sebab bagi Nabi Nuh, dia kata apa? Ni cara dia lunak kan. Dia kata, aku tengok sebab kamu tak tahu. Kamu cakap dalam keadaan kamu tak tahu. Jadi dia bukan kesalahan lah. Dia bukan dosa. Nampak tak? Dua-dua dia bagi peluang. Nampak? Inilah cara dakwah. Dia tak sokong ni, tindas ni. Sokong ni, tindas ni. Tidak. Dia beri dua-dua tak rasa dipersalahkan. Tapi dua-dua rasa bersalah. Ini dakwah kan. Sebab dakwah is connecting kan. Dia bukan correcting lah. Dakwah ni untuk kita menghubungkan, bina jambatan. Kita tak hentam, kita tak kata, kita tak kutuk, kita tak sindir-sindir. Ini bukan kerja dakwah. Kita buat kerja Nabi, maka ikut cara Nabi. Dan itulah yang dilakukan oleh para anbiya. Kalau ikutkan, kamu ni beza-beza pula kan, mentang-mentang kaya, tak. Tapi dia kata, arakum qauman la tajhalun. Aku tengok kamu ni kaum yang tak tahulah, ke tak ada jadi dosa, tak apalah. Kamu tak tahu, benda itu tak salah lah. Macam itulah lebih kurang dia punya maksud daripada Nabi Nuh AS. Dan ayat yang ke-30, Nabi Nuh AS meletakkan dia punya keuzuran dia. Saya ni tak boleh tunaikan permintaan kamu dah. Maksudnya, permintaan kamu ni secara logik saya boleh terima. Saya boleh buat. Tapi dia letakkan keuzuran dia. Maksudnya, alasan Nabi Nuh ni kenapa dia tak boleh tunaikan permintaan al-malak. Pemimpin-pemimpin yang kata, kita boleh terima dakwah kamu, tapi pisahkan kami. Jangan duduk dengan orang-orang du'afa. Nabi Nuh kata apa? Wa ya qaumi, wahai kaum. Man yansuruni minallah in taradtuhum. Siapa yang akan bantu aku daripada azab Allah kalau aku halau orang-orang miskin ni? Adakah kalangan kamu yang akan tolong aku? Ni nampak tak? Dia nak letakkan diri dia tu dengan sebagai keuzuran. Kalau saya tunaikan kepermintaan kamu, saya boleh buat. Tapi siapa yang boleh tolong saya kalau saya diazab oleh Allah? Siapa? Kan cara tu dia tak salah kan? Tapi dia buat orang rasa bersalah. Betul lah, saya tak mampu nak tolong Nabi Nuh. Kalau orang yang berfikir, saya tak boleh tolong Nabi Nuh. Jadi janganlah paksa Nabi Nuh tu kan. Jadi kita ikutlah. Biarlah du'afa ni duduk dengan kita, majlis sama dengan kita, jangan dibeza-bezakan. Ni keuzuran. Inilah cara dakwah yang ditunjukkan oleh Nabi Nuh AS. Dan inilah teladan kepada semua. Sebab itu Nabi SAW, dia taklah hari-hari ceramah, taklah hari-hari dakwah. Tapi bila Nabi masuk ke kota Mekah, pada peristiwa Fatu Mekah, tahun ke-8 Hijrah, orang Mekah yang dulu benci Nabi, semua boleh beriman. Semua boleh terima dakwah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab mereka terkesan dakwah Nabi daripada zaman Mekah, sampailah Nabi hijrah ke Madinah dan akhirnya buka kota Mekah, akhlak Nabi tak pernah menyakitkan hati mereka. Tak pernah. Tak pernah ucapan Nabi itu menyakitkan hati mereka. Cuba kita bayangkan hari ini. Kadang-kadang dakwah kita betul. Apa yang kita cakap betul. Tapi orang tak boleh terima pendekatan kita. Orang tak boleh terima cakap kita sebabnya kita ni pernah menyakitkan hati dia. Kita pernah menyakitkan hati dia. Kita pernah cakap benda yang menyakitkan hati dia. Jadi bukan sebab dakwah kita tu ditolak. Tapi dia tolak adalah kerana sikap kita. Perangai kita menyebabkan dia tak suka. Dia cakap apa saja, saya tak suka si bulan. Kan macam tu kan? Macam itulah. Ataupun kita sebagai ibu bapa lah. Anak-anak ni bukan tak nak dengar cakap kita, tapi dia berontak. Dia jadi apa? Dia jadi memberontak dengan arahan kita ni sebab kita pernah tak hormati dia. Pernah perkataan kita ni menyakitkan hati anak-anak. Contohlah. Sebab itu dia rebel lah. Saya minta maaf lah mak, saya tak boleh dengar cakap mak. Dia rasa macam tu. Dia rasa marah. Dia nak tunjukkan dia tak puas hati dengan
apa yang kita katakan. Semisal macam itulah. Okay? Baik. Afala tadhakkarun, kata Nabi Nuh alaihissalam, maka mengapa kamu tidak mengingatkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini cara Nabi Nuh alaihissalam. Okey, baik. Kemudian ayat yang ke-31. Okey, pada ayat yang ke-31 ya okay, pada ayat yang ke-31 Nabi Nuh sambung lagi dan dia pun kata, dekat sini Nabi Nuh ada sebut 4 perkara. Okay. Dan 4 perkara ni bukan sekadar sebagai dalil yang disebutkan oleh Nabi Nuh, tapi juga sebagai panduan kepada kita. Ni jadi filter kepada kita ni. Okay. Baik, apa Nabi Nuh kata? Okay, Nabi Nuh kata apa? Wala aqulu lakum indi, tidak pernah aku katakan kepada kamu. Aku tak pernah kata pun kepada kamu semua, di sisi aku itu khazainullah. Aku ni dakwa yang aku ni ada perbendaharaan Allah. Khazain ni kan kita sebut khazanah kan. Khazain ni pembendaharaan Allah tu berada di sisi aku. Pembendaharaan Allah tu berada di sisi aku. Maksudnya apa? Janganlah kamu kata ni aku ni orang yang memegang pembendaharaan Allah. Sebab bila orang-orang du'afa duduk ikut Nabi Nuh alaihissalam, seolah-olahnya mereka ni ada kepentingan lah. Ikut Nabi Nuh nanti jadi kaya lah. Ikut Nabi Nuh jadi kaya lah. Sebab Nabi Nuh akan hulur duit kan. Contoh. Maksudnya macam itulah. Bukan. Aku tak pernah buat kerja macam tu pun. Dan tak pernah juga aku bina follower ni, pengikut-pengikut ni untuk aku dapat keuntungan juga. Tak pernah. Jangan kata aku ni kaya boleh bagi harta pada pengikut aku sokong aku sebab nak harta aku. Ataupun aku create sokongan sebab aku nak harta daripada pengikut. Tak juga. Dua-dua ni tak. Benda ni berlaku tak dalam masyarakat kita? Berlaku. Kita boleh tengok mana-mana kumpulan. Bila dia dah create penyokong-penyokong dia, kita kata ni dah ada lubuk ni, kolam dia. Waktu tu dia hanya teba jala je lah. Teba jala. Kan ni cara orang bisnes sekarang. Okay. Dia bina branding, kemudian dia bina follower dia, follower dah ramai, 3 juta ke, 300,000 ke, 500,000 ke, ni tiktokers lah, influencer lah. Logik kan? Bila dah ramai-ramai, kita tak payah susah-susah dah. Kita teba je jala. Daripada 300,000, kalau 10%, dah berapa orang ikut kita? Dah berapa orang akan beli produk kita? Dah berapa orang yang akan sokong kita? Itu mudah. Basic kiraan mudah. Jadi, Nabi Nuh sebut benda ni jelas. Aku tak pernah kata pun, aku ni khazainullah. Follower ikut aku sebab nak dapat kesenangan daripada aku, ataupun aku tak pernah pun minta kesenangan tu daripada follower. Follower ramai, ambil keuntungan daripada follower. Tak pernah. Sebab itu Nabi SAW, sekalipun Nabi ada sahabat yang kaya raya, macam Abdul Rahman bin Auf, sekalipun Nabi ada bapa mentua yang kaya raya, macam Abu Bakar As-Siddiq, sekalipun Nabi ada menantu yang kaya raya, macam Osman bin Affan, Nabi tak pernah manipulate orang-orang kaya daripada kalangan sahabat Nabi ni untuk kepentingan Nabi. Nabi tak pernah. Tapi kita boleh tengok zaman kita pada hari ini, kalau dia ada pengikut yang kaya raya, dia mesti dah akan dapat kesenangan. Mesti. Saya tak kata salah ya. Contoh, kalau pengikut dia memang sayang pada guru dia dan murid ni sebab sayang pada guru ni, dia kata tak apa, saya ada harta lebih, saya nak sedekah untuk jalan Allah. Guru ni kena ikut cara Nabi. Nabi SAW ambil sedikit daripada harta sahabat-sahabat dia yang kaya raya, yang ada lebih harta dan nak buat kerja agama ni untuk kepentingan umat. Biayai peperangan, Tabuk, pergi bawa kerja-kerja agama. Nabi tak pernah ambil untuk kepentingan peribadi. Nabi tak pernah ambil harta Abu Bakar kepentingan peribadi. Kekayaan Osman kepentingan peribadi.
kekayaan Abdul Rahman bin Auf kepentingan peribadi. Nabi tak pernah buat. Nabi ambil kesenangan mereka, Nabi laburkan untuk kepentingan umat. Itu cara Nabi SAW. Nabi tak manipulate. Nabi tak manipulate. Tapi hari ini kita boleh tengoklah, kalau memang ada murid-murid yang sayang pada guru ni, dia tak nak guru dia susah, tak apalah, saya sponsor guru ni, saya sponsor ni. Boleh ambil, saya tak kata salah. Boleh. Tapi kalau guru yang betul-betul mursyid, dia ambil sekadar yang penting je. Sekadar yang penting saja. Yang lain tu dia tak akan ambil. Melainkan dia akan manfaatkan untuk orang lain. Umum. Kepentingan orang lain. Bukan kepentingan peribadi dia. Okay? Itu antara lah. Jadi benda ni adalah filter lah. Bayangkan seorang Nabi pun tak buat macam tu. Apatah lagi tok guru. Apalagi ustaz. Apalagi ulama, maulana dan sebagainya. Maka sudah tentulah mereka tak ada apa-apa pun. Kan? Kalau Nabi pun tak ada seperti itu. Okay? Baik. Kedua Nabi Nuh pun kata wala a'lamul ghaib, dan aku juga tak tahu perkara-perkara ghaib. Aku tak pernah dakwa pun yang aku ni tahu benda-benda ghaib. Ini Nabi Nuh. Aku tak pernah dakwa pun yang aku tahu perkara-perkara ghaib. Okay? Aku tak pernah dakwa pun yang aku tahu perkara-perkara ghaib. Untuk kita yang belajar agama ni, mungkin ada guru-guru yang kita ikuti, yang kita sayangi, kita nak filter guru ni mursyid ataupun tidak, sesat ataupun tidak. Kalau yang pertama tadi, Nabi Nuh kata, aku ni tak pegang pembendaharaan Tuhan lah. Kalau kamu nak kekayaan dengan mengikuti aku, minta maaf, aku tak dapat beri. Dan aku pun tak akan ambil kekayaan daripada pengikut-pengikut aku. Kita boleh nampak, filter pertama kita, kalau ada guru yang macam ni, tinggalkanlah. Ada pengikut ramai ni sebab dia nak keuntungan kepentingan peribadi daripada pengikut dia. Jadi tinggalkan. Yang kedua ni, Nabi Nuh kata, aku tak tahu benda ghaib. Kalau ada guru-guru yang mula mendakwa, ni ahli syurga ni. Kalau nak syurga macam ni, kalau ni ahli neraka ni, tinggalkan. Saya tengok muka awak ni, saya rasa ahli syurga ni. Oh, muka ni tak jenis ni, ahli neraka ni. Nabi pun tak tahu benda ghaib, macam mana tok guru tahu benda ghaib? Okay? Nabi pun tak tahu benda ghaib, macam mana guru pula tahu benda-benda ghaib? Jadi, apa yang Nabi Nuh ni sebut pada kaum dia, sebab dia nak kata, aku tak pernah ada kepentingan peribadi. Aku tak pernah dakwa itu, dakwa ini. Tak pernah. Untuk kita pula, jadikan ayat ini sebagai filter kita. Macam mana saya nak memandang seseorang yang saya ikuti itu benar ataupun tidak. Ini sebagai satu penapis kepada kita lah, untuk kenal secara asas lah, secara asas. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi Nuh AS, wala aqulu inni malak, dan aku tak kata yang aku ni malaikat. Aku tak pernah kata dan tak pernah dakwa pun yang aku ni malaikat. Okey. Apa pengajaran untuk kita? Siapa yang nak cuba? Dua tadi saya dah bagi clue dah, bayanganlah. Setiap Nabi ni dia disebut, saya ni tak pegang kekayaan Tuhan, saya ni tak tahu benda ghaib, dan kita dapat kita punya tadabbur kita. Tapi untuk perkataan, bila Nabi Nuh kata, aku ni bukan malaikat. Aku bukan malaikat. Apa yang kita faham dan apa yang kita boleh ambil pengajaran pada ayat? Ada siapa yang boleh respon? Maksudnya apa tu, Nabi Nuh menyatakan bahawa dia pun ada limit juga as a human. Okey. Baik. Boleh. Lebih kurang, hampir. Iaitu bila dia kata aku ni bukan malaikat, artinya aku juga makan macam kamu. Aku juga minum macam kamu. Aku juga berkahwin. Aku juga ada limit sebagai seorang manusia. Aku ada limit. Aku tak pernah dakwa aku ni malaikat. Artinya, kalau seseorang guru ni, kalau gini dari sudut tadabbur, kalau seseorang guru ni, dia duk cerita canang, saya ada karomah, saya ada itu, ada ni, kita sepatutnya berwaspada lah. Kenapa dia nak claim semua-semua tu sudah tentu adalah untuk membina trust, kan? Betul kan? Kita nak bina trust. Saya cakap-cakap macam ni sebab kita nak orang trust pada kita. Sebab kita ada karomah, orang lain tak ada karomah. Saya pernah mimpi Nabi, orang lain tak pernah mimpi Nabi. Orang pun rasa, betul lah dia sebab dia pernah mimpi Nabi lah, saya tak pernah. Jadi kita ni
biar ada rasa curiga sikit. Kenapa dia nak cerita? Sebab Nabi sendiri kata aku ni bukan malaikat. Sebab aku ada had aku, ada limit aku. Aku seperti kamu juga, sama juga. Dia meletakkan dirinya walaupun sebagai Nabi, walaupun ada mukjizat, tapi nak kata aku dengan kamu sama saja. Dan manusia sentiasa terdedah dengan kesilapan lah. Manusia sentiasa terdedah dengan kesilapan. Macam itulah dengan seorang guru. Kadang-kadang terdedah dengan kesilapan dan kelemahan. Bila kita ikuti seseorang, kita akan nampak lebih jelas banyak kelemahan. Dan itu sebenarnya adalah manusia. Tapi ada guru yang tak mursyid ni, bila dia buat salah dan silap, dia cover dengan meletakkan dalil. Oh, saya buat macam ni bukan apa. Dia dah salah dah, tapi dia nak cover juga. Bukan apa saya buat macam ni. Saya buat macam ni sebab Nabi pun buat macam ni. Oh, dia samakan Nabi dengan dia pula. Bukan dia dengan ikut Nabi, Nabi ikut dia. Boleh faham saya? Ya? Boleh faham? Jadi, ayat ni sebenarnya nak tunjukkan Nabi Nuh walaupun dia adalah seorang Rasul, tapi dia takut tak pernah dakwi benda-benda yang seperti inilah. Ini bukan ciri-ciri sebagai seorang petunjuk lah. Bukan sebagai Nadhirun Mubin. Dan itulah teladan kepada kita dalam mengikuti guru-guru ataupun kumpulan-kumpulan yang kita rasa membantu kita untuk lebih dekat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Inilah kita kata asas-asas yang perlu kita letakkan had kita mengikuti seseorang. Okey. Kita tahu ada limit dia. Bila dia dah start dakwa macam ni, hati-hatilah. Hati-hati. Ini kita punya satu panduan lah. Panduan. Okey. Baik. Kemudian yang akhir sekali, Nabi Nuh pun kata apa lagi? Dia kata, wala aqulu lilladhi tasdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Allahu a'lam bima fi anfusihim. Dan kata Nabi Nuh alaihissalam, dan aku tidak pernah berkata terhadap orang yang beriman yang kamu pandang hina itu, Allah tidak akan beri kebaikan kepada mereka. Sebab Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Maksudnya, orang yang kamu kata du'afa, miskin, yang kamu hina tu, Nabi Nuh kata, aku tak pernah kata yang Allah tak akan beri pahala pada amal dia. Aku tak pernah kata. Maksudnya aku tak pernah beza-bezakan double standard antara sahabat-sahabat aku ni. Aku tak pernah. Dalam sisi pengajaran kita, kebiasaan lah. Bila seseorang tu didakwa sebagai seorang ustaz, ni kitanya konteks negara kita lah. Bila sebut ustaz je, mesti kita kata ustaz ni, dia mesti tahu orang ni dapat pahala ke tidak. Contoh ustaz ni kalau dia tengok muka kita ni, kena tutup dahi ni. Dia boleh tahu kita ni tahu ahli syurga, ahli neraka lah. Ada solat subuh ke tak solat subuh ke. Macam-macam lah. Benda-benda tu tak. Nabi, Rasul pun tak tahu, apatah lagi ustaz-ustaz. Dan samalah juga dengan yang keempat ni, iaitu para Nabi ni, dia tak pernah dakwa pun. Orang ni Allah bagi pahala. Orang ni Allah tak bagi pahala. Dia tak pernah dakwa macam tu. Tapi ada juga pemimpin-pemimpin agama ni, kadang-kadang dia dakwa macam tu. Kamu buat macam ni, neraka. Kamu buat macam ni, syurga. Buat macam ni, pahala. Tak ikut agama, tak ikut kami punya ni, tak dapat pahala. Dia dakwa macam tu. Okay? Sebab itu bukan tugas sebagai pembawa peringatan. Bukan tugas sebagai seorang Nabi. Tugas Nabi, ingat satu je. Dia mengajak. Waktu dia mengajak, ada membawa kabar gembira, dan waktu dia mengajak, dia datangkan juga ancaman-ancaman daripada Allah. Itu saja. Dia tak pernah dakwa, kau ikut aku, buat macam ni, pahala banyak. Okay? Melainkan, disebut dalam hadis lah. Nabi menjanjikan sahabat yang macam ni, ganjaran pahala macam ni. Itu hadis, itu lain. Tak sama. Itu sebut pada sahabat-sahabat Nabi SAW, dan para anbiya dahulu kita tak tahulah. Tapi kalau ikut Nabi SAW, bila sahabat-sahabat ni berinfak, bersedekah, berjihad, buat itu dan ini, Nabi sebut orang macam ni, ganjaran ni macam ni. Orang macam ni, ganjaran macam ni. Sebab dia Nabi. Okay? Dipandu dengan wahyu Tuhan. Ganjaran macam ni, pahala macam itu khusus pada Nabi. Dan dia takkan berlaku kepada manusia selain daripada Nabi. Jangan ada pula yang guru ni kata apa? Nabi pun buat tau. Habis, kamu nak samakan kamu dengan Nabi ke? Contohlah, para sahabat pun tabaruk dengan Nabi, dia kata. Sahabat pun tabaruk dengan Nabi. Nabi punya darah bekam tu dia ambil. Rambut Nabi yang Nabi potong pun disimpan.
Habis takkan kita tak boleh buat? Sahabat pun tabaruk. Sahabat tabaruk khusus dengan Nabi. Nabi. Bukan dengan orang biasa. Kita ni nak tabaruk dengan ustaz ni orang biasa, dia bukan Nabi. Jadi kalau yang ustaz berdalilkan benda macam ni, guru-guru yang berdalilkan macam ni, adakah dia nak letakkan level dia sama dengan Nabi yang orang boleh tabaruk dengan dia? Benda tu yang kita kena berfikir, sekarang ini yang sahabat ambil berkat tu adalah sebab dia ni Nabi. Bukan manusia yang macam kita yang tak dipilih oleh Tuhan ni. Itu beza dia. Benda tu khusus untuk baginda Nabi SAW. Okey? Baik. Itu antaralah yang disebutkan oleh Nabi Nuh AS. Aku tak tahu pun. Aku tak pernah tahu pun. Allah beri pahala ke, Allah tak beri pahala, itu bukan kerja aku. Aku sebagai Nabi hanya memujuk, memberi ingatan-ingatan daripada Allah Ta'ala. Okay, kalau ada guru-guru yang mula kalau siapa yang taja saya bagi allowance pada saya setiap bulan ni, insya-Allah lah dia akan bersama dengan saya dalam syurga. Dia mula buat ayat-ayat macam tu kan. Ni murid kanan saya ni macam ni. Ni hati-hati. Sebab kita kena ingat ayat ni Nabi Nuh sebagai rasul pun tak pernah dakwa. Dia sendiri kata wala aqulu lakum. Wala aqulu lakum. Aku tak pernah dakwa kepada kamu. Aku tak pernah cakap. Apatah lagi kita sebagai manusia biasa. Inni idzal laminadh zalimin. Sesungguhnya kalau aku bertindak seperti itu, nescaya akulah orang yang zalim. Ini Nabi Nuh sebut. Kalau aku buat macam ni, berarti akulah orang yang zalim. Okey. Baik, Bonda Nur Huda akan kata Nabi tak boleh buat benda ajaib. Memang Nabi tak buat benda-benda macam ni. Melainkan wahyu. Melainkan wahyu. Nabi tahu perkara gaib sebab disampaikan melalui wahyu. Kalau tidak, Nabi tak tahu. Semisal macam dalam peperangan Mu'tah. Kalaulah baginda Nabi SAW tahu yang sahabat-sahabat tu akan mati di dalam peperangan, sudah tentulah baginda Nabi tak akan suruh sahabat-sahabat ni keluar. Sudah tentu Nabi tak suruh keluar. Sebab Nabi tak tahu. Semisal juga dengan peristiwa Bi'run Ma'unah. Ada beberapa peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni dibunuh oleh kabilah-kabilah yang sehingga Nabi angkat tangan Nabi berdoa kunut di dalam solat Nabi sepanjang solat selama sebulan. Nabi angkat tangan, Nabi doa. Okay, Nabi berdoa sepanjang solat selama sebulan, diriwayatkan oleh sahabat Nabi ni. Kalau Nabi tahu yang orang ni khianat pada Nabi, nak bunuh sahabat Nabi, sudah tentu Nabi tak hantar keluar. Tapi sebab Nabi tak tahu benda gaib, Nabi tak tahu. Melainkan Nabi tahu apabila disampaikan melalui wahyu. Jadi kita jangan katalah Nabi pun tahu benda gaib. Nabi tahu kalau disampaikan oleh wahyu. Tapi kalau tak tahu, basicnya Nabi tak tahu. Basicnya Nabi tak tahu. Okey, poin 5. Orang yang ada karamah atau wali, dia orang sedar ke dia orang ada keistimewaan itu? Wallahu alam, saya tak pastilah dia sedar ataupun tidak dia memiliki keistimewaan tersebut. Okey, sama ada dia ni ada karamah ataupun dia ni wali, dia tahu dia ada kelebihan tersebut, sedar ataupun tidak, wallahu alam, saya tak tahu. Saya tak pasti, saya tak mampu jawab tanpa fakta lah. Namun kalau dia ni ada karamah, kita nampak dia ada kelebihan daripada orang lain. Namun dia dakwa, kalau kamu nak ada karamah macam ni, okey, saya ajar kamu zikir macam ni. Kamu nak belajar dengan saya, ni saya bagi ni zikir-zikir ni. Kamu zikir-zikir ni kamu dapat. Mesti dapat. Ataupun kamu nak belajar ni, kamu kena datang sekian-sekian waktu. Ingat, karamah ni bukan dipelajari. Karamah ni akan diberi pada seorang bukan untuk dipelajari. Ma'unah ke, karamah ke, dia bukan benda yang kita boleh belajar. Tak. Dia adalah kurniaan Tuhan. Okay, kalau benda boleh belajar dan dia berlaku, sihirlah. Itu sihir. Okay? Kalau Puan Syimah tanya, saya minta maaf, saya tak mampu jawab. Saya tak tahu. Okay, dia sedar atau tidak dia ada tu, wallahualam, saya tak tahu. Tapi yang saya boleh jawab, kalau dia mengajar pada pengikut dia, saya tengok, saya boleh buat ni, terapung. Boleh jalan atas air ni. Kalau kamu nak dapat macam ni, ni saya ajar ni. Zikir ni, zikir ni, zikir itu. Buat macam ni, kalau boleh dipelajari, tinggalkanlah. Itu bukan karamah, itu sihir. Okay? Sebab karamah ni kurniaan Tuhan lah. Dia bukan benda yang kita boleh pelajari.
Okey. Baik, kemudian ayat yang ke-32. Bila Nabi Nuh ni dah terang panjang lebar dia sebut berapa ayat dah? Daripada ayat yang ke ayat 28, ayat 29, ayat 30, ayat 31. Ada 4 ayat kan? 4 ayat yang Nabi Nuh sebut. Kaum dia sebut tadi. Dia bagi 4 ayat yang untuk mematahkan dakwah Nabi Nuh, ada 4 benda. Nabi Nuh jawab 4 ayat, panjanglah ayat dia. Tujuan Nabi Nuh dakwah ni yang sebut panjang ni untuk lunakkan, untuk explain pada kaum dia. Dengar betul-betul apa yang saya sampaikan. Saya bukan benda mengarut-arut saya sebut ni. Saya tak pernah dakwi itu ini. Jelas. Dan dia sebut tak ada dalam nada menyalahkan. Ibu-ibu boleh cek. Dalam ayat ni tak pernah ada ayat yang Nabi Nuh salahkan kaum dia. Tak ada. Dan dia tak ada buat tuduhan melulu pun. Tidak ada. Yang ada dekat sini, tengok pada ayat 32 tu, kaum dia respon kepada Nuh. Kaum dia respon kepada Nuh dengan nada yang lembut. Kita kata nada yang kita kata dia dah cool down sikit lah. Dia kata qalu ya Nuh. Mereka ni kaum dia pun jawab apa? Wahai Nuh. Wahai Nuh. Beza tak dengan ayat 27 tadi? Kalau tengok ayat 27 tu, dia tak panggil pun dengan ucapan panggilan. Perasan tak? Cik Syikin cuba naik ayat 28. Ayat 27. 27. Okey. Ayat 27. Tengok bila Nabi Nuh dakwah, dia tak panggil pun ya Nuh. Dia kata manaraka illa basyaram mithlana. Dia bawalah 4 hujah tu. Minta maaf, disebut dalam ada 3 perkara kan? 1, 2, 3. Disebut 3 perkara. Tapi 3 perkara yang dia kata tu, dia tak dahulukan dengan perkataan ya Nuh. Dia tu kata, aku tak tengok pun kau, aku tengok kau ni sama je macam kami, manusia biasa je. Aku tengok kau ni, pengikut kau ni, semuanya cetek akal je. Aku tengok kau ni, tak ada kelebihan pun daripada kami. Dia tak ada sebut, ya no. Tak ada. Maksudnya dia memang cantas lah. Cantas. Tapi masuk ayat 32, bila Nabi Nuh ni dah explain, nampak tak? Mereka kendur rasa marah. Kendur. Ayat 32. Okay. Apa respon pada kaum dia? Dia kata apa? Ya Nuh. Wahai Nuh. Qad jadaltana. Sesungguhnya engkau telah berjidal. Kau telah berdebat dengan kami ni. Jadaltana ni kau telah berbantah-bantah. Kau telah berdebat dengan kami ni. Fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Minta maaf. Ayat dia sampai fa aktsarta jidalana. Dia kata apa? Wahai Nuh, engkau telah berjidal, berdebat dengan kami ni, berbantah dengan kami ni, dan kamu telah memanjangkan bantahan-bantahan kamu tu kepada kami. Maksudnya 950 tahun Nabi Nuh ni dakwah. Kena ingat, Nabi Nuh ni dakwah 950 tahun. Tempohnya panjanglah. Bila kaum dia buat macam ni, Nabi Nuh bagi tahu salah ni, buat macam ni, macam ni. Tapi bagi kaum dia kata, wahai Nuh, kamu ni sebenarnya berdebat dengan kami ni, bantah semua urusan kami ni. Dan dia kata fa'aktsarta, dan kau telah banyak memanjang-manjangkan bantahan tu. Jadi kami letih dah banyak sangat. Tapi dia dah cool down tak? Cool down. Dia bagi tahu. Kenapa kami ni tak nak ikut kau? Sebab kami rasa letih lah. Kau ni berbantah banyak sangat. Okay? Bantahan sangat banyak. Okay? Penat dah. Semua kami buat salah aja. Bagi dia Nabi Nuh bantah. Tapi sedangkan Nabi Nuh tu berdakwah. Ini alasan lah. Lalu dengan walaupun nadanya dah cool down, dia dah lebih bertenang, lalu dengan nada sombong. Yang inilah yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita nanti pada ayat-ayat lepas ni, yang membuatkan Allah Ta'ala sebut mereka ni beriman takat ni je. Mereka ni beriman takat ni je. Tak ada orang lagi beriman dah. Sebab adanya kesombongan tu. Dia kata apa? Fa'tina bima ta'iduna. Okeylah, baca ni lah. Sekarang ni kau datang ke je lah azab yang engkau janjikan. Sombonglah ni. Ni nada sombong. Okey. Kalau dia kata tak apalah, bagi kami peluang, berilah kami ni, pasti Nabi Nuh ni sangat gembira dengan penerimaan kaum dia. Bukankah
ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah bin Abu Jahal. Lepas Nabi masuk ke Mekah, dalam peristiwa Fathu Mekah, Ikrimah ni dia lari pergi ke Yaman dengan kapal laut. Nabi masuk kota Mekah, Ikrimah terus pergi ke Jeddah naik kapal laut. Ikrimah ni Nabi tak letakkan antara 9 orang yang untuk dibunuh. Nabi tak sebut pun. Nabi ada sebut lepas Nabi tawan kota Mekah, Nabi kata apa? Nabi nak 9 orang ni Nabi minta dibunuh. Tapi Nabi tak bunuh 9 orang ni Nabi maafkan. Ada yang Nabi bunuh. Yang bertindak balas tu Nabi bunuh. Hanya beberapa saja, tapi yang lain semua Nabi maafkan. Ikrimah tak termasuk, tapi Ikrimah ni dia lari. Dia lari pergi ke Yaman. Kononnya nak naik kapal laut ni. Masa dia di atas kapal laut, Ikrimah ni dilanda satu badai, musibah atas laut ni. Kapal laut berlaku ribut lah kot. Jadinya Ikrimah kata, kalaulah aku diselamatkan oleh Tuhan daripada badai ni, nescaya aku pulang ke Mekah dan aku beriman dengan Tuhan Muhammad. Ni Ikrimah sebut Sebab Ikrimah ni isteri dia beriman tak? Ikrimah ni tak beriman, anak Abu Jahal, tapi isteri dia dah beriman. Tiba-tiba badai itu berhenti. Ibu-ibu luar sejarah ni. Badai itu berhenti. Ikrimah tak cakap banyak, dia patah balik ke kota Mekah. Okay. Ikrimah ni dia patah balik dan dia kembali ke kota Mekah. Ketika mana dia berada di kat kota Mekah ni, dia jumpa dengan baginda Nabi SAW dan dia beriman kepada baginda Nabi SAW. Okay. Itu pertama. Yang kedua, berlaku pada seorang lagi sahabat Nabi namanya Safwan bin Umayyah. Dia anak kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf kita tahu, ni adalah seorang pembesar Quraisy yang banyak kejahatan dia buat. Dan dialah salah seorang daripada tuan pemerintah Mekah yang pernah menyeksa Bilal bin Rabah. Ini Umayyah bin Khalaf. Anak dia Safwan. Safwan pun sama macam Ikrimah, dia lari ke kota Mekah, lari ke Yaman, naik kapal laut. Tapi sahabat dia bernama Umair bin Wahab Al-Jumahi. Ini sahabat Nabi ni, dia dah beriman dah. Umair bin Wahab Al-Jumahi ni dia beriman dah, tapi dia sahabat kepada Safwan bin Umayyah. Dia jumpa dengan Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, sahabat aku Safwan dah lari. Nabi SAW buka serban Nabi dan Nabi serahkan kepada Umair. Dia kata, wahai Umair, kamu pergi jumpa dengan Safwan, bagi tahu pada Safwan, aku beri jaminan keselamatan. Ni serban ni sebagai tanda. Okay. Jadi Umair bin Wahab Al-Jumahi ni bawa serban Nabi, pergi lari terus ke Jeddah, jumpa dengan Safwan. Safwan tak naik kapal lagi. Dia kata, wahai Safwan, baliklah ke kota Mekah. Baginda Nabi beri jaminan keamanan pada kamu. Ni serban Nabi ni sebagai bukti. Safwan tengok Nabi bagi jaminan, dia pun patah balik jumpa dengan Nabi SAW. Sampai kat Mekah, Nabi terus ajak dia, dakwah dia untuk masuk Islam. Nabi ajak pada Safwan, jomlah Safwan masuk Islam. Safwan kata apa? Ya Muhammad, kau bagi aku tempoh 2 bulan lah. Tolonglah bagi tempoh 2 bulan. Okay? 2 bulan aku beriman. Nabi kata, wahai Safwan, aku tak bagi kamu tempoh 2 bulan. Aku bagi kamu tempoh 4 bulan untuk kamu berfikir nak beriman ataupun tidak. 4 bulan Nabi bagi tempoh. 4 bulan. Itu Nabi SAW. Tak pernah Nabi SAW ni membantah-bantah, memaksa-maksa, tidak. Tapi Nabi SAW ni mengajak, memujuk untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Ya, bila mereka ni dulunya musuh Nabi, nak buka hati dia nak beriman, Nabi sentiasa mengalu-alukan, berlapang dada, tak apa, aku bagi kamu tempoh lebih lagi. Tapi bezanya pada kaum Nabi Nuh ni, okay, dia buat mental block lah. Dia tutup terus peluang bagi diri dia. Dia tak nak bagi peluang pada diri dia. Dia terus cabar, fa'tina bima ta'iduna. Okeylah, sekarang ni datangkanlah azab yang telah kau janji-janjikan. Yang kau ancam-ancam kami ni, datangkan azab. In kunta minas sadiqin. Kalau benar kau ni orang yang benar. Dia cool down dah, tapi ada nada kesombongan. Okay, dia memang tak nak beriman. Dia dah mental block diri dia dah. Allah Ta'ala datangkan azab selepas itu. Okay. Dan ini ayat ni kita dah bincang pada ayat yang ke-8 dahulu. Kan Allah Ta'ala sebut sifat-sifat manusia ni. Kalau diberikan nikmat sebelum azab, dia akan rasa dialah orang yang paling bagus sekali lah. Bila diberikan azab selepas nikmat, dia akan putus asa.
Kalau dia ni diberikan nikmat saja, tak diberikan azab, dia cabar-cabar Tuhan tu. Datangkanlah azab, datangkanlah azab. Dia cabar-cabar. Kalau azab tak turun, dia kata, kenapa tak turun azab? Dia cabar-cabar. Ini ciri-ciri orang tak beriman. Yang mana Allah Ta'ala sebut, kamu beri peringatan ke, kamu tak beri peringatan ke, sama belaka je perangai dia. Sama. Tak ada beza. Okay. Dapat sesuatu? Boleh? Alright. Sekarang kita tengok ayat yang ke-23. Minta maaf. Ayat yang ke-33. Ayat 33. Okey, pada ayat ke-33, qala Nabi Nuh pun jawab, innama ya'tikum bihillah. Betul. Betul Bonda Nur Huda? Nabi Nuh mengaku dia bukan malaikat sebab dia tak suci daripada kesilapan. Mungkin kamu akan nampak saya ni ada kelemahan, kesilapan, kekurangan. Saya tak nafikan sebab saya manusia. Saya juga makan minum macam kamu, tidur macam kamu, sama je. Itu maksud dia lah. Okey, tengok ayat 33, Nabi Nuh pun jawab, bila dicabar, turunkanlah azab kalau kamu dibenar. Nabi Nuh kata, innama ya'tikum bihillah insya'a wa ma antum bimu'jizin. Kata Nabi Nuh, kata Nabi Nuh alaihi salam, hanya Allah sahaja yang akan datang azab itu kepada kamu. Kalau Allah berkehendak. Ini bukan aku punya kerja lah ni. Nak turunkan azab tak. Aku kerja aku beri peringatan je. Ajak kamu je. Kau nak cabar minta azab itu bukan kerja aku. Okay? Sebab dia dah beritahu awal kan. Aku ni adalah rahmah saja. Aku dapat nubuah ni, kenabian ni bukan untuk kepentingan peribadi. Tapi adalah sebagai rahmah, petunjuk, sebagai satu kebaikan, perlindungan, bantuan Tuhan kepada kamu seluruh kaum ni. Kelebihan untuk kamu, bukan untuk aku. Jadi bila kaum dia dengar, dia kata, datangkanlah azab. Nabi Nuh jawab mudah je. Hanya Allah sahaja. Hanya Allah sahaja yang datangkan azab kepada kau. Kalau Allah berkehendak. Bukan kerja aku. Bukan boleh arah-arah. Tuhan azab. Tak, itu bukan kerja aku. Itu kerja Allah Ta'ala. Sebab aku ni adalah utusan Tuhan. Jadi kita sebagai pendakwa, bila ada orang melakukan kesilapan, kesalahan, melanggar perintah Tuhan, janganlah kita ni ambil kerja Allah Ta'ala. Sebab inilah akhlak untuk seorang pendakwa. Bila dicabar-cabar, siapa tak sakit hati? Kita sakit hati. Bila dicabar-cabar tu, siapa tak sakit hati? Semua orang sakit hati. Saya sendiri pun kalau dicabar-cabar, kita dah pesan, dah cakap elok, dicabar-cabar, sakit hati kita. Kita akan rasa, dah lah, lantak awak lah. Tunggulah azab nanti turun. Contohlah, kita marah kan. Tapi kalau kita pendakwah sejati ni, ada rasa kasih yang sangat mendalam kepada madu'u kita, audiens kita, paling dekat anak-anak kita, yang kita nak bentuk mereka ni, kita kadang-kadang kecil hati, makan hati dengan anak-anak ni, pujuk balik hati kita. Nabi pun tak macam tu. Kita anak 2-3 orang, Nabi ni satu kaum dia, ramai, ribuan orang. Kan? Macam-macam dia kata, kalau kamu cabar macam tu, itu bukan kerja mak lah. Ini bukan kerja ayah. Ayah hanya beri nasihat je. Itu semua kerja daripada Allah. Tapi kalau Allah dah turunkan, Allah dah tetapkan, وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Kamu pasti tak dapat larikan diri. Kamu pasti tak akan dapat lari diri. Kamu kena terima. Ayah hanya ingatkan saja. Ibu hanya ingatkan saja. Kalau para Rasul hanya sampaikan saja. Kamu nak cabar-cabar, bukan saya lah. Itu kerja Allah. Tapi kalau Allah turunkan azab, kamu kena ingat. Kamu tak dapat larikan diri. Jelas ayat dia. Jelas. Tetap lagi tak salahkan. Tak menyalahkan kaum dia. Tapi bila kita dengar betul-betul dengan mata hati kita, ya Allah, dia tak salahkan saya. Tapi kita yang cakap ni, kita rasa bersalah. Baik, lalu Nabi Nuh sama lagi. Ayat 34. Kata Nabi Nuh AS, وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي. Dan tidak akan menjadi manfaat kepada kamu nasihat-nasihatku. Aku cakap pun tak akan jadi manfaat dah. In aradtu an ashalakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Ayat ni kita rasa, kalaulah ayat ni dituju pada kita, kita rasa ayat ni macam satu tamparan lah. Tamparan. Sebab apa? Kata Nabi Nuh, tak ada gunanya aku nasihatkan kamu ni.
kalau aku yang nak bernasihati kamu, tapi Allah berkehendak untuk sesatkan kamu. Tak berguna dah. Kan kita pernah baca satu ayat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 10, kata Allah, innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang kafir itu sawaun alaihim, sama je bagi mereka ni. Anzartahum, kalau kamu beri peringatan pada mereka. Am lam tunzirhum, ataupun kamu tak memberi peringatan pada mereka. La yu'minu, mereka tetap takkan beriman. Nah, maksudnya hati dia dah macam tu dah. Kamu nasihat ke, kamu tak nasihat ke, tak beriman. Ini menunjukkan kepada kita, Allah ni dia tak zalim kepada hamba dia. Okey, bukan Allah tak bagi peluang, Allah bagi peluang. Tapi kalau dia dah tetapkan prinsip dia, saya takkan beriman. Macam mana saya takkan beriman? Jadi kalau Allah turunkan azab, janganlah kita kata, Allah ni zalim lah. Dia yang turunkan azab pada kaum ni. Ya, tak. Allah tak turunkan azab pada sini, melainkan si fulan ni memang hatinya saya takkan beriman lah. Sebab kita ni kan pilihan. Nak beriman ke, tak nak beriman, ini pilihan kita. Ini pilihan kita sendiri. Kita sendiri yang berkehendak, kita sendiri yang memilih. Jadi Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan menzalimi hamba dia. Okay? Jadi sebab itu Allah kata, kalau dia ni betul-betul tak beriman, kamu cakap ke tak cakap sama je. Yang itulah Nabi Nuh kata, tak akan bermanfaat kalau aku nasihati kamu. Aku nak nasihatkan kamu. Tapi kalau Allah yang nak menyesatkan kamu, apa aku boleh buat? Aku tak boleh buat apa-apa dah. Okay? Aku tak boleh buat apa-apa dah. Itu pilihan kamu sendiri. Okey. Dekat sini Allah menggunakan perkataan yughwiyakum. Yughwiyakum. Tengok in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menyesatkan kamu. Okay. Allah berkehendak untuk menyesatkan kamu. Dekat sini ada perkataan yughwiyakum. Okey, yughwiyakum ni dia sama dengan perkataan adal. Adal maksudnya sesat, sama je. Lepas tu kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan? Adal kat situ maksudnya sesat. Cuma bezanya kalau adal ni dia sesat tapi dia ada harapan. Sesat yang dia boleh patah balik. Dia boleh patah balik. Tapi perkataan yughwi kat sini ada kata ghawi ni kat sini, dia sesat tu jauh dah. Sesat tu jauh dah. Kenapa sesatnya jauh? Perhatikan satu, dia dah menolak dakwah Nabi Nuh. Yang kedua, dia ada kibir. Kibir ni apa? Nabi SAW bila tanya oleh sahabat, apa itu kibir ya Rasulullah? Kibir ni takabur kan? Kalau kita kata takabur, faham je lah. Tapi sahabat Nabi nak tanya, ya Rasulullah, apa itu takabur? Nabi kata, orang yang menafikan kebenaran dan orang yang merendahkan orang lain. Benda ni yang paling masalah. Sebab dia dah mental block pada diri dia sendiri. Okay, dia mental block. Jadi dia kata pada pada Nabi Nuh, dah datang azab lah. Dah tak payah fikir-fikir banyak lah, datangkan azab. Dia cabar kan. Jadi Allah kata, Nabi Nuh kata, orang-orang macam ni Allah Ta'ala berkehendak dah. Dia yughwiyakum. Mereka ni bukan sekadar sesat, tapi sesat yang jauh. Dan Nabi Nuh kata apa? Huwa rabbukum. Dia adalah Tuhan kamu. Tengok dalam dia berikan ancaman, dia tetap datangkan tauhid. Allah itu Tuhan kamu. Kenapa dia tak kata huwa Allah? Dia tu Allah. Dia kata dia tu Tuhan kamu. Perkataan rabbukum dekat situ nak bagi tahu iaitu inilah Allah, Tuhan yang menciptakan kamu. Tuhan yang mendatangkan manfaat dan mudarat pada kamu. Tuhanlah yang menguruskan kehidupan kamu dan kehidupan alam ni. Tuhanlah yang mendidik kamu. Ini perkataan Rabb. Kalau ingat lagi kita pernah bincang pada surah An-Nas, surah Al-Falaq. Kita ada sebut perkataan Rabb. Rabb ni para ulama bincang. Kenapa Allah tak gunakan perkataan Allah? Allah guna perkataan Rabb di setengah-setengah tempat. Sebab nak bagi tahu Allah Ta'ala tu dia sangat-sangat berkuasa. Sebab Rabb artinya dialah yang menciptakan. Dialah yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat. Dialah yang mengatur alam dan mengatur kehidupan kita. Dan dialah yang mendidik kita. Itu semua perkataan Rabb lah. Jadi Nabi Nuh ni tetap pergi dakwah pada kaum dia. Kena ingat, dia tu Rabb kamu. Rabb kamu.
wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan kembali. Okey. Baik, kita berhenti pada ayat 34. Alhamdulillah selesai untuk ayat 34. Insya-Allah cerita tentang Nabi Nuh ni tak selesai lagi. Lepas dia dakwah ni, nanti Allah Taala turunkan ayat, Allah kata dah tak ada orang beriman dah. Berhenti dakwah. Ada limit. Lalu Allah Taala suruh Nabi Nuh ni tukar profession pula. Daripada pendakwah jadi engineer kapal pula. Kenapa? Kita akan jumpa lagi pada kesempatan akan datang. Minggu depan tak adalah kan? Minggu depan kita dah raya haji. Kita tak ada, nantilah kan. Kita akan jumpa pada kesempatan akan datang. Mungkin 2 minggu lagi lah. InsyaAllah. Baik, nanti apa-apa pun saya akan bincang dengan Cik Syikin, Puan Shima dan Abang Syuaib berkaitan dengan jadual kita lah. Minggu depan macam mana. Kalau tak ada, tak adalah. Kalau tak, kita akan bagi tahu pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama dengan saya, sama ada di Google Meet ataupun di Facebook, dan juga yang menonton melalui YouTube. Bagi yang rakaman, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita lebih dekat dengan Al-Quran. Oh, ada juga di Facebook, Puan Rozita dan sebagainya. Terima kasih. Okey, terima kasih, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Yang Rob dekat situ adanya tauhid rububiyah. Dia sampaikan dari sudut tauhid rububiyah lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.